Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Juga dapat kita bersama-sama dalam satu usaha kita untuk menghidupkan taman-taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi, itulah. Jadi kita tahu mula kan. Hari ini kita topik yang telah pun dipersetujui, iaitu solatlah walau terpaksa. Dia ke tak? Kau salah? Betul? Macam terperanjat pula. Kan? Janganlah macam tu kan. Kau macam panik pula. Aku lagi panik tengok muka kau panik tu. Jadi solatlah walaupun terpaksa, maknanya sampai satu tahap memang manusia terpaksa disolatkan. Tu dia. Jangan sampai kita terpaksa disolatkan tu baru nak solat. Jadi dalam kehidupan kita ni, ialah solat ni merupakan solatu imaduddin kan. Nabi beritahu solat itu adalah tiang agama. Dalam segenap aspek lapisan kehidupan kita ni, kita tak boleh lari daripada solat tu. Solat ni sebagai satu perkara yang jadi prasyarat dalam hidup kita. Dan bayangkan kalau kita dalam hidup kita tu kita tak solat, sebenarnya mesti kita akan rasa kekurangan. Tertinggal satu solat, kita rasa alamak tadi tak sempat lah macam tu. Sampai satu tahap orang tu rasa bersalah. Dan sampai satu tahap kalau dah biasa sangat tinggal, akhirnya dia rasa bersalah pula nak semayang macam tu. Dia pelik dia. Kan? Kita tengoklah macam dalam bulan Ramadan kan, bila sampai solat sunat tarawih. Kan? Bayangkan orang tu datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai solat, kenapa? Dia kata tak heran pun. Sebab memang biasa muka tak pernah datang masjid, tak pernah datang surau, tiba-tiba datang pada bulan Ramadan. Itu dari segi semayang dekat masjid tu lain, sebab datang ramai-ramai ni. Tapi kalau hari biasa kalau dia tak pernah datang, tiba-tiba datang, kadang-kadang nak pula orang kampung kenal dia. Dia memang duduk situ, dia tak pernah datang. Tiba-tiba dia nak datang, dia rasa lain macam. Ni apalah orang cakap kan tiba-tiba aku datang. Dan kalau orang di kalangan pemahaman orang Melayu kita ni, kalau tak pernah datang, kalau tiba-tiba datang, maksudnya apa? Apa dah? Maksud nak meninggal. Maksudnya kalau orang Melayu ni kebanyakannya nak kenduri. Kalau dia tak datang, dia nak ngajak kenduri lah tu. Kan? Macam mana? Dia nak ajak kenduri pun pergi surau. Kan? Ataupun ada kematian, pergi surau cari siapa nak uruskan jenazah ni. Kan? Tak dapat, dia simpan dalam peti air sendiri lah. Kan? Potong-potong arwah tu, potong-potong buku-buku yang masuk dalam peti air. Kan? Tak ada lah kan. Jadi semuanya urusannya tu macam itulah. Jadi dalam solat ni adalah merupakan satu kewajipan, kefarduan. Kita tengok dalam rukun Islam kan. Kita tengok rukun Islam. Rukun Islam. Kita tahu yang pertama apa? Mengucap kalimah syahadah. Yang kedua? Solat tu. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Okey, yang kelima? Haji. Okey. Kalau kita perhati dan kita kaji betul-betul, daripada nombor 1 sampai nombor 5 tu, kita tengok daripada bawah sekali. Mengerjakan haji, berapa kali sehari? Soalan dia kan? Berapa kali sehari? Berapa kali? Yang kita tahu, sekali seumur hidup kalau mampu. Paling tidak lah. Sekali seumur hidup, itu pun syarat dia dalam kurungan tu, jika mampu. Kan? Jadi umrah macam mana? Kalau haji itu wajib, kalau mampu, umrah macam mana?
Dah mula ada koma, dah tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Sebenarnya umrah pun wajib bila mampu. Dalam perbuatan kita haji tu ada umrah dalam ibadah haji tu kan. Jadi umrah paling tidak orang tak boleh pergi haji, mungkin tak mampu pergi umrah dulu. Macam itulah. Jadi itu berapa kali sehari saya tanya, kita kata sekali je seumur hidup. Tapi tengok yang keempat, zakat berapa kali sehari? Sekali setahun. Kan, sekali setahun. Maknanya kekerapannya dah berbeza. Tadi sekali seumur hidup, yang itu sekali setahun. Berpuasa pula sebulan sekali. Ayo kau hari ni puasa tak ni? Bulan lepas kau kumpulkan jadi 12 kali je. Maknanya 30 hari, 29 atau 30 hari sebulan kita kena berpuasa sekali setahun. Dah bertambah kekerapannya. Tadi sekali, ni 30 hari atau 29 hari. Tengok nampak anak bulan ke tidak? Itu yang orang tanya tu, kalau dia pergi ke Indonesia atau dia pergi ke US. US hari tu dia dah puasa 30 hari. Kan, hari ni hari last. Dia pun nak balik Malaysia. Esok dia plan dia sampai, dia nak raya lah. Sampai kat Malaysia belum raya lagi. Dekat Malaysia rupanya sehari saya landing je, maknanya masih lagi puasa sehari. So dia kena puasa ke ataupun dia kena raya? Siapa cakap? Dia kena puasa ikut tempat tu. Macam tu. Kalaulah dia daripada Malaysia nak pergi Melbourne, contoh. Di Malaysia masa tu 28 hari dah puasa. Dia tinggal 2 hari je lagi. Sampai di Melbourne, orang raya. So macam mana? Dia kena puasa ke dia kena raya? Dia kena raya tapi kena ganti sehari. Macam tu lah ianya. Faham tak? Tak apalah, bukan nak cerita pasal tu. Kemudian dah tahu 30 hari. Selepas tu kita tengok yang kedua tadi. Solat. Solat berapa kali sehari? 5 kali sehari. Tetapi yang atas sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Ada disebut tak berapa kali? Habis tu berapa kali? Sekali. Kau dah lah lahir Islam, daripada kecil kau tak mengucap macam tu kan. Contoh lah kan. Kau memang dilahirkan Islam. Tak, sebenarnya kita boleh faham, kita boleh ambil kesimpulan. Kalau daripada bawah tu sebut sekali seumur hidup, kemudian kita tengok sekali setahun, kemudian ada 30 hari setahun, dan kemudian kita tengok 5 kali sehari, maka bila mengucap 2 kalimah syahadah, bila tidak disebutkan beberapa kali, itu kita kena lafazkan sekerap yang mungkin dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita tak sedar. Dalam kehidupan kita, kita sebut perkara-perkara yang tanpa kita sedar, benda tu mengganggu syahadah kita. Dan contohnya apa? Ayat dia. Kalau dia tak tolong kita mati, weh. Selalu tak kadang kita sebut. Dialah satu-satunya yang boleh tolong kita. Kan? Salah ayat tu. Oi, kalau dia tak tolong kau, memang kau takkan dapat duit ni. Contohlah. Ayat macam tu. Jadi itu sebab kita kena sentiasa memperbaharui syahadah kita. Setiap kali sebelum semayang, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salli. Sebelum semayang kita bersyahadah. Jadi kalau kita tengok, solatlah walaupun terpaksa. Kenapa? Sebab nak menunjukkan pentingnya solat ni. Itu sebab saya selalu sebut kan, kadang-kadang ada orang yang yang niat berkahwin kan, dia berkahwin pula, dia nak berkahwin antara berkahwin antara bangsa ni, international marriage. Tak adalah, maksudnya dia nak kahwin dengan orang yang bukan Islam. Ramai kadang orang sebut, dia kata aku nak bawa dia masuk Islam, besar pahalanya, dia katakan. Kan? Siapa nama dia? Nama dia, sebutlah nama orang tu. Li Lai Chin ke, tak salah apa nama dia. Contohlah kan. Adalah nama-nama dia. Nama dia Manisha Korala ke, dia kata kan. Nama-nama Hindustan apa tu kan. Jadi
Mana bila dia ada orang nak masuk, nak bawa, bagus tu bagus. Tapi banyak sangat peristiwa yang kita tengok. Orang berkahwin, orang berlainan agama ini, akhirnya jadi masalah kalau nak didik dia untuk amalkan apa yang kita amalkan, orang Islam sedia amalkan, terutamanya solat. Jadi, solat tu dia akan jadi kecewa. Malahan ada juga, dia kahwin, isterinya Cina masuk Islam. Isterinya pula lagi rajin pada suaminya tu yang memang Islam. Banyak juga berlaku. Jadi, banyak yang saya nasihatkan, kalau betul nak kahwin yang macam itu, suruh dia kenal Islam dulu. Jangan kahwin dulu. Besok aku kahwin, pandai lah aku ajar dia. Kan, aku tahulah. Kan, aku kenal hati dia. Aku dah kahwin, besok aku didik. Sudah, kau pun tak ada masa. Kan? Tak ada masa. Tu sebab suruh dia kenal Islam. Sebab kalau boleh, kita nak dia kenal Islam dulu. Dan akhirnya dia masuk Islam. Bukan sebab nak kahwin. Dia masuk Islam kerana Allah. Bila dia jatuh cinta kepada Islam, silap-silap dia tak nak kahwin dengan kau. Kan? Oh, ya Allah, aku tak nak lah kahwin macam ni. Kita kan contoh lah kan? Tak. Sebenarnya, kenal Islam tu lebih baik. Banyak kes kita tengok berlaku. You suruh I masuk Islam. I masuk Islam dah. Ni nak suruh semayang, nak suruh apa, banyak cerita. Banyak berlaku macam tu. Jadi dia akan kecewa dengan. Sebab apa solat adalah tiang agama. Untuk makluman semua, menurut kajian yang dilakukan oleh pakar kaunseling dalam unit-unit cara keluarga dalam Malaysia ni, kita tahu kadar perceraian dalam negara kita sebenarnya. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu statistik sebelum PKP. Dan semasa PKP dia meningkat lagi. Bayangkan satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Ni dah ada seorang dah ni. Macam tu lah kayaknya kan. Bayangkan setiap 13 minit seorang bercerai. Dan yang paling penting, kajian menunjukkan bila berunit-unit cara, bincang, kaunseling, bincang, kebanyakan, lebih 90%, lebih 90% pasangan yang bercerai ini sebab bukan sahaja mereka tak solat jemaah, malah tak jaga solat langsung. Boleh kira dengan jari lah, dia kata. Boleh kira lah berapa kali yang dia semayang semenjak berkahwin, dia kata. Inilah hakikat yang berlaku. Sebenarnya solat ini, kita bukanlah nak cakap solat ini merupakan satu satu keajaiban yang tak. Sebenarnya memang itulah dia solat. Solat ni adalah talian hayat kita dengan Allah Ta'ala. Kalau nombor telefon PA Syamsul Bat kita tahu 0134511843 atau 0112997247. Jangan lupa WhatsApp. Tapi talian kita, talian hayat kita dengan Allah Ta'ala, nombor talian dia adalah 24434. Dan kita kena sentiasa improve sebab kita tahu solat ni besar kesannya dalam kehidupan kita. Pada orang yang solat, dia akan rasa hati dia tenang. Tak ada lagi orang solat, dia dalam solat tu hati dia rasa macam nak berontak, nak bunuh orang. Tak ada. Itu sebab bila kita ambil wuduk dengan sempurna, kita solat, kita akan tenang. Saya nak tanya semua, dalam perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Aku dah agak lah. Itulah jawapan kau. Kalau sujud tu, kalau tenang tu, lolap tu. Menurut pakar, seorang doktor berbangsa Cina, dia kaji perbuatan solat tu. Kan? Dalam teori solat kan. Rupanya perbuatan yang paling tenang dalam solat tu maksud bila? Waktu kita daripada rukuk tu, kita bangun sami Allahu liman hamidah, daripada berdiri iktidal sebelum kita turun, itulah sebenarnya momen yang paling tenang. Dan benda tu kau takkan dapat kalau kau semayang tu berkecapui poye. Faham tak berkecapui? Budak KL sebut berdesuk lah. Orang Sembilan sebut menabut. Yang lagi laju tu menculin lah. Tu laju betul lah. Tu kena belajar lah cakap Sembilan tu. Jadi maknanya kalau kita semayang tak sempurna macam kita nak cepat kan. Sami Allah. Allah Akbar. Kau hanya tenang bila kau dah habis bagi salam. Itu betul tak? Tak tahu apa dia nak koja, tak tahu kan. Tapi nak pula satu lagi yang tak tenang bila semayang bila nahan koncing.
Macam itulah perbandingan dia. Jadi kalau kita tengok daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya apakah perkara yang paling disukai oleh Allah SWT dalam Islam. Maka Nabi SAW bersabda, maksudnya solat pada waktunya, barang siapa yang meninggalkan solat maka tiadalah agama baginya dan solat itu merupakan tiang agama. Nampak? Tapi ini merupakan hadis dhaif sebenarnya. Tetapi apa yang penting kita daripada dhaif ini, kita boleh digunakan untuk kita mengamalkan, kita ambil semangat nak semayang. Memang betul lah kalau kita tengok orang tu tak ada agama, tapi ada lah yang cakap tu, ustaz, tapi ada orang tu, ada satu kes suami isteri, dia bodoh-bodohkan bini ni, kau ni bodoh, kau semayang tengah-tenggik ke apa, kau buat lah apa kau buat pun, hidup kau macam tu kak, kalau aku tak bagi kau duit apa jadi hidup kau. Suami cakap macam tu dengan isteri dia. Isteri nangis je. Benda ni berlaku di Ipoh, Perak. Bukan orang Ipoh macam tu, berlaku di Ipoh cerita tu. Jadi isteri ni mengadu lah. Tu saya kata, sebenarnya kadang orang tu dimurahkan rezeki. Kita kena ingat ada dua keadaan kita boleh cakap benda ni. Apa dia? Pertama, mungkin dia murah rezeki sebab doa isteri dia. Tapi yang kedua, mungkin juga Allah murahkan rezeki ni disebabkan oleh istidraj. Istidraj ni yang mana Allah bagi kelebihan, bagi sesuatu, bagi segala-gala apa yang dia nak datang dunia ni dia dapat supaya dia terus jauh daripada Allah. Alhamdulillah, tak jauh kan. Benda ni berlaku dulu ketika zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat. Dia kisah pasal Sa'labah, kalau kita pernah dengar lah. Sa'labah ni ada dua kisah Sa'labah ni. Satu Sa'labah kambing, satu Sa'labah budak yang jadi seorang budak muda belia yang jadi runner untuk Nabi. Jadi runner. Zaman Nabi pun ada runner tu, tapi kita dia tak panggil istilah runner. Runner tak ada. Memang tak ada lah kan. Dulu orang muda ni, nama dia Sa'labah juga. Kita ambil dua version cerita ni. Dia Sa'labah ni dia jenis yang dia kalau keperluan Nabi tu dia akan cari. Nabi nak apa dia kan? Nabi nak ni, Nabi nak kalau nak rasa nak makan ni, Nabi nak cari buah macam ni, Nabi perlukan ni, dia akan carikan keperluan. Satu hari tu dia nak carikan keperluan Nabi. Entah macam mana bila lalu kita pernah dengar cerita ni. Dia lalu tiba-tiba entah macam mana, ada dulu rumah orang Arab ni, dia punya pintu bilik air dia tak ada pintu pun, dia pakai kainnya. Sekali ditiup angin terselak dan dia ternampaklah tubuh badan perempuan yang sedang mandi itu. Maka berlarilah dia, malu betul rasa, tak tahu mana nak seruk muka dia. Aduh, hai malunya. Sebab apa tahu dia malu? Dia paling takut, dia rasa akan turun wahyu daripada Allah kepada Nabi tentang perangai dia ternampak perempuan tadi. Jadi dia berlari, dia pergi mana? Dia naik atas bukit, masuk dalam satu gua, dia menyuruk dekat dalam tu. Tak keluar-keluar, tak makan, tak minum. Jadi entah macam ada Nabi ni pula. Satu perangai Nabi ni yang merupakan jadi sunnah juga sebenarnya kalau kita ikut. Nabi Gamar bertanya khabar. Nabi Gamar tanya, mana Pak Umar dah 3 hari tak nampak dia. Nabi tanya, mana Abu Bakar, mana dah berapa hari tak nampak. Dia demam, dia tak sihat ke. Mana pergi ni, mana pergi. Jadi dia tanya, mana Pak Sa'labah, aku tak nampak lama dah. Jadi semua orang carilah Sa'labah, tak tahulah mana Pak semua cari. Ni translation ni. Kau tak banyak pula budak Negeri Sembilan pula kan. Saidina Umar pun cari, Saidina Abu Bakar cari, semua cari. Dan Saidina Umar cari, Saidina Umar tanya, kau dah nampak tak salah? Hari tu aku dah nampak dia, orang tu beritahu. Dia berlari-lari tak tahu apa hal, dia naik ke atas tu. Naik ke bukit tu. Jadi Umar pun naik, tampaklah, jumpalah satu gua, dalam tu nampaklah yang Sa'labah dalam gua tu. Sa'labah ke dalam gua tu tengah minum, tengahnya lamah, dia tak makan tak minum. Dah lemah sangat. Kat sini kau Sa'labah. Pun terjemahannya. Kat sini kau Sa'labah. Dia kata, kenapa? Kata Sa'labah, dah turun ke ayat pasal aku. Itu concern dia. Dah turun ke ayat pasal aku. Dia kata. Kemudian itulah Nabi pun datang. Dikhabarkanlah keadaan Sa'labah dan dia tak nak keluar. Dia malu. Dia tak nak. Nabi pun datang. Nabi pangku dia. Kenapa kau? Dia kata, dia dah lemah benar dah. Masa tu dia dah nazak dah. Nabi tanya, apa yang kau nak? Aku nak Allah ampunkan aku, ya Rasulullah. Dan aku nakkan syurga Allah. Maka kata Nabi, janganlah kau risau. Sungguhnya Allah dah ampunkan dosa kau dah Sa'labah. Dan Allah janjikan syurga untuk kau.
Meninggallah dia. Bila dia meninggal, kalau kita ingat kisah yang kita tengok macam mana ketika Nabi nak menziarahi jenazah dia tu, Nabi jalan tu berjengkit-jengkit lah contoh. Nabi ngelak-ngelak contoh. Sahabat pun tanya, apa kono Nabi jalan macam tu? Macam cerita Piramli tu. Apa halat si Sudin tu macam yang terbegini-begini tu? Tu kan. Tapi ni lain lah. Tu cerita bujang lapuk. Tapi Nabi tu jalan berjengkit. Kenapa Rasulullah jalan pelik sangat? Jadi mereka pun tanya Rasulullah, kenapa tadi kau jalan macam tu? Sebab apa? Sebab Nabi kata, aku tu nampak seramai-ramainya malaikat berebut-rebut nak tengok Sa'labah ni. Jadi aku yang nampak, aku mengelak-ngelak kaki aku takut terpijak malaikat tu. Bayangan. Macam tu lah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi yang Sa'labah saya nak cerita yang kedua, yang istidraj tu. Iaitu Sa'labah kambing. Bukan nama dia lah. Tapi Sa'labah ni, kisah Sa'labah ni, saya tengok Sa'labah bin apa. Tapi dia menggembala kambing. Dia ni orang susah sebenarnya. Asalnya dia orang susah. Punya susah dia sampaikan dia bila pergi solat. Bila pergi solat, sampaikan apa, bila habis solat bagi salam dia bekerja-kerja balik. Tak sampai zikir, tak sempat apa. Ini nak menunjukkan dalam kisah ni, maknanya Nabi pun lepas solat Nabi tak terus bangun. Ya, Nabi tak terus bangun. Nabi mungkin zikir, Nabi ingat Allah. Kan? Jadi pada ketika itu Nabi tanya pada sahabat, Sa'labah tu kenapa copek nak balik? Pun terjemahan. Ya. Kenapa cepat sangat nak balik? Rupa-rupanya bila tanya-tanya dia bergegas nak balik sebab kain yang dia pakai untuk semayang tu, isteri dia pula nak pakai ke rumah nak semayang. Punya miskinnya, kain pun kongsi dengan isteri. Bayangkan. Jadi dia jumpalah Rasulullah, doakanlah aku biar aku boleh jadi kaya ya Rasulullah. Nabi kata, baik apa kalau kau kaya, so aku takut kau lupa daripada Allah. Dia kata. Lepas tu dia pun tak ada. Lepas tu dia minta lagi, ya Rasulullah, kau bagilah aku kaya Rasulullah. Aku janji, kalau aku kaya, so aku tolong orang susah. Dia kata. Nabi bila dengar dia kaya nak tolong orang susah tu, kalahlah Nabi kat situ. Nabi pun doa. Bila Nabi doa, tahulah Nabi doa. Makbul, kaya raya. Dia membawa kambing tu beranak pinak kambing tu. Banyak. Masa ni dah mula letak ke masjid. Dia dah terlampau sibuk lah dengan kambing ni. Jadi, turunlah perintah Allah tentang zakat ni. Maka Nabi kata, perintahkan semua orang kena bayar zakat. Ringkas cerita, setiap kali wakil Nabi pergi jumpa dengan Sa'labah ni tadi nak suruh bayar zakat. Zakat tu kira lah berapa ekor kambing, kau bagi berapa ekor untuk dizakatkan. Tentulah. Asal jumpa dia, nanti lu aku belum habis kira lagi. Datang lagi nanti belum habis kira. Banyak lagi nanti aku tengok balik. Nanti aku betul balik. Macam alasan kita lah dengan kawan. Bila kau nak bayar duit kau nanti aku kira dulu. Contoh kan. Macam jumpa. Adalah macam. Dan rupa-rupanya terdetik di hati Sa'labah, Muhammad ni dengki dengan aku. Bayangkan. Muhammad ni dengki dengan aku. Dia macam tak boleh tengok orang senang lah. Macam tu lah ayat dia. Lebih kurang. Sampailah turun satu ayat. Saya tak ingat ayat mana. Nanti kita semak balik. Kemudian. Ada satu ayat turun. Lebih kurang maksudnya. Betapa ramai orang yang berjanji seandainya dia dimurahkan rezekinya oleh Allah. Maka dia akan berjanji untuk menjadi orang yang soleh. Tetapi apabila dimurahkan rezekinya, dia berpaling daripada janjinya. Macam tu. Bila turun ayat tu, Nabi beritahu pada semua, jangan siapa pun terima zakat daripada Sa'labah ni. Jadi bila macam tu, lalulah utusan dengan, aku tak fikir, tak apa, kami tak ambil dengan kau sebab Nabi dah pesan, jangan terima zakat pada kau. Dia terkejut masa tu, rasa tertampar lah. Maka dia pun bekerja lah nak pergi jumpa Nabi. Diheret dia bawa kambing-kambing dia semua. Masa tu pukul, masa tu baru dia nak ni kan. So dia pun pergi. Dia pergi jumpa, ya Rasulullah, boleh tak? Aku nak bayar zakat. Apa hal kau datang buat kambing kau banyak ni? Aku nak bayar zakat. Sesungguhnya pintu untuk bayar zakat ni dah tertutup buat kamu. Dia masa tu pergi lah kat padang, dekat pasir tu kan. Dia ambil macam ni letak kat kepala. Merayan betul lah dia. Macam orang gila lah. Dia rasa kecewa sangat dengan diri dia. Tapi apa Allah bagi kat dia? Kambing-kambing ni beranak pinak. Makin banyak. Tu cerita istidraj tadi.
Dan akhirnya orang kampung marah. Kau jangan bawa dah kambing ni. Kambing kau banyak sangat. Kau boleh bawa kat kawasan lembah pegunungan. Bayangkan. Tapi malangnya ramai yang dah tahu kisah dia ni bila Nabi kata dia. Tak ramai pun orang nak boros niaga beli kambing dengan dia dah. Tapi kambing banyak. Kan? Akhirnya sampailah Rasulullah wafat. Sampailah ke zaman Saidina Osman. Bayangan. Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman. Sampai zaman Saidina Osman, zakatnya tidak ada tinggi. Lepas itu dia pun meninggal. Ini cerita lah yang kita boleh ambil pengajaran lah. Ini ramai juga yang bertikaikan kisah ni. Tak betul lah, apalah. Kita ambil pengajaran lah. Istidraj tu. Jadi, kita tengok pula daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan kemuncaknya adalah berjihad. Bayangkan segala urusan, pokok segala urusan adalah Islam. Mana balik-balik pada syariat. Dan tiangnya adalah salat dan kemuncaknya adalah berjihad. Tapi bila sebut tentang jihad, ini dah mula membayangkan senapang berapa biji, senapang, revolver, machine gun, kereta kebal kan. Macam kau main PUBG tu. Kan? Main apa nama war apa conquer apa? Red Alert apa? Macam tu orang kan. Oh, lama dah game tu. Apa nama tu? Command and Conquer. Macam tu lah baik orang kan. Orang yang main game komputer dulu dia tahulah. Budak sekarang tak tahulah yang main game perang tu dia pakai nama apa. Kan ada lagi game tu dah? Dah tak ada dah? Masih ada lagi lah dalam format baru lah. Dalam phone dah boleh main dah sekarang. Boleh tak? Macam mana install lah. Cerita sikit. Cerita kan. Teringat kan. Nah, tapi dia perjuangan ni rupanya Nabi dia sebut tau. Nabi dia sebut. Ketika peristiwa hijrah Nabi. Nabi kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata. Tak ada lagi hijrah selepas itu. Yang ada cuma niat dan jihad. Apa maksud niat dan jihad tu? Niat yang baik itu dan perjuangan untuk melaksanakan niat kita tu. Itu jihad. Kalau kita buka dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu akan dapat mengelakkan kamu, dapat mengelakkan diri daripada azab sesaan Allah yang tidak terperi sakitnya. Jadi apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah berjihad membela agama Allah dengan dua perkara. Yang pertama dengan harta benda, yang keduanya dengan diri sendiri. Jadi bila kata dengan harta benda, makna duit. Ke mana kita belanjakan. Tu sebab jangan kita cakap duit aku. Sekali akulah. Aku sibuk apa hal. Kan ayat dia kan. Kan sombong punya tu. Sedangkan tak, duit kita daripada mana kita dapat pun mustahak. Ke mana kita belanjakan pun Allah akan tanya. Jangan kau cakap macam tu. Sebab rakan-rakan kita berhak tegur. Kau janganlah membazir macam ni. Allah. Daripada kau buat macam ni, baik kau macam ni. Ayat kan. Kau berhenti-berhentilah sap rokok. Berhentilah sap rokok. Apa salah? Wah, dia tak berhenti. Wah, udah. Kau tu tak? Kau dah berapa tahun sap rokok dah? Dah 10-15 tahun dah dia. Kalau kau kumpulkan duit rokok tu. Kau boleh beli kereta Viva tu. Cash tu. Cash. Alah, kau tak sap rokok membayar kereta hutang, banyak cerita. Ada ayat kan? Adalah jawapan dia kan? Jadi dengan harta benda. Dan yang kedua, diri sendiri. Diri sendiri ni maksudnya jaga perangai kita. Buat mana? Termasuk juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Terutamanya solat. Dan apakah keuntungannya? Kan dicerita dalam surah As-Saff tu keuntungan dalam perjuangan tu tadi. Apa keuntungannya? Pertama, keampunan daripada dosa-dosa. Kedua, syurga Adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Indahnya syurga tu. Sungai tu boleh minum, boleh mandi. Allah, bukannya boleh mandi dan boleh minum. Ketiga, Allah akan memberikan pertolongan. Dan yang keempatnya, Allah akan memberikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Maknanya cepat berjaya.
Dia kalau buat ni cepat, senang. Dia dah buat, tiba-tiba dah ada capal studio. Wah, ni mana yang rupa capal ni? Contoh kan. Tapi dia kata lah, kalau siapa datang kat capal studio ni, dia boleh dapat kep capal. Dia kata macam tu lah. Dia dapat kopiah capal. Katanya lah. Tak tahu lah rumours tu betul ke tak. Kan? Ni sekadar penegasan tu je. Dan solat ni merupakan rukun Islam kedua yang wajib ditunaikan setelah mengucap kalimah syahadah. Dan perintah mendirikan solat ini telah pun bermula semenjak berlakunya satu peristiwa besar dalam Islam yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bayangan peristiwa Isra' Mi'raj tu kan. Nabi naik satu tangga. Tangga langit tu naik. Sampailah Nabi berhadapan dengan Allah Ta'ala di Hadratul Qudus. Nabi menghadap Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu. Menunjukkan respeknya Nabi ini, hormat, adab Nabi ini dengan Allah Ta'ala. Walaupun nak menghadap, Nabi menunduk. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Dan Nabi sebut, Nabi mohon apa? Nabi kata, ya Allah, kau dah bagi kelebihan pada Nabi Ibrahim Khalilullah, kau beri kelebihan pada Nabi Sulaiman, kau bagi kerajaan yang besar, mana kau tak bagi kepada orang-orang lain, sehingga kan dia boleh menguasai manusia, iblis, jin dan api, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Begitu juga Nabi Daud, kau bagi kelebihan dapat melembutkan besi. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Isa yang dapat menyembuhkan penyakit sopak dan buta, dan dapat menghidupkan yang mati. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Musa, dapat berkata-kata denganmu, ya Allah. Akhirnya Nabi kita tak minta apa pun. Nabi sebut kelebihan apa yang Allah dah bagi ke orang lain. Allah tanya, kau nak apa? Contohlah kan, menteri besar kau, Perdana Menteri tiba-tiba panggil kau orang 2-3 orang kan. Apa kau nak? Itulah saya dengar, Datuk Seri ada bagi dekat orang tua itu dapat geran lah untuk belajar 50,000. Lepas tu saya dengar juga ada bagi bantuan kepada rumah anak yatim tu dan 1 ibu. Kau cakap macam tu dengan Perdana Menteri, memang kau tak dapat apa. Sudahlah, maknanya dia tak ada apa-apa, sibuk cakap aku bagi kat orang apa. Aku tanya kau nak apa? Tapi Allah Ta'ala tanya, bila Nabi jawab, Nabi kita dicerita tentang kelebihan orang-orang lain ni, yang dah dapat, Nabi lain dapat kelebihan ni. Maksudnya, ya Allah, kau dah bagi yang terbaik untuk orang lain, untuk aku ni terserahlah pada kau, ya Allah. Itu kata tersirat dia. Itu kata adab banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Tapi Allah Maha mengetahui. Apa yang tersembunyi dalam hati kita pun Allah tahu. Tu sebab Allah tahu, dia bagi tahu, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Tahu declare kekasih Allah. Macam hebat tak hebat? Maha hebat lah. Allah Ta'ala bagi ke Nabi kita tu, aku angkat kau sebagai kekasihku. Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Penyampai berita gembira dan amaran. Sebab apa? Nabi dah tengok dah syurga, tengok neraka, macam mana orang yang buat perangai atas dunia ni, apa seksaan untuk dia orang, semua Nabi dah tengok. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Apa cer? Macam manalah sebaik-baik umat? Perangai masing-masing. Aku cakap tadi pasal rokok, mana tarik muka. Kau nak cakap pasal sebaik-baik umat? Lepas tu sibuk menyatuhkan antara satu sama lain. Betul tak orang Islam? Tak boleh tengok orang Islam lain senang. Macam mana cakap sebaik-baik umat? Bayangan tu. Dan aku beri keutamaan kepada umatmu di akhirat kelak. Umatmu akan dihisap dulu, barulah umat-umat lain. Dan aku berikan pembendaharaan di bawah arasnya. Aku berikan 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah yang menetap aku berikan kepada orang-orang sebelum kamu. Fatihah kita dapat. Aku berikan pembenaraan di bawah, di dalam Al-Quran tu, dalam surah-surah, daripada ayat-ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah tu. Bagi ayat kursi. Kemudian aku berikan kau panji liwa'ul hamd, yang mana para anbiya dan mursalin semuanya akan bernaung di bawah panji yang sama. Nabi kita yang pegang panji itu. Itu sebab para nabi dan para rasul yang lain,
Merayu-rayu pada Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Kita ni yang tak minta, automatik. Tapi relax macam tak ada apa-apa. Orang lain settle nak jadi umat Muhammad, kita dah dapat relax. Kita umat Muhammad, okey. Kan? Kan? Yang paling best tu ada orang cakap, kita kalau masuk neraka pun tak apa, sebab umat Muhammad, macam mana pun, lalah masuk syurga tak? Amboi, macam dah ready mana nak masuk neraka apa? Kan? Dan aku fardukan kepadamu dan umatmu salat 50 waktu. 50. Nabi pun turun. Nabi akur. Nabi gembira. Allah dah bagi macam-macam. Bila turun, terserempak dengan Nabi Musa. Jumpa balik. Nabi Musa tanya, apa cer? Itu pun terjemahan yang aku tambah lah tu. Kan tak ada lah. Dia tanya, apa macam mana? Kau salat berapa waktu? 50. Jangan. Tak terbuat umat kau dah banyak ni 50. Baik kau naik balik. Kau minta kurang lagi pada Allah. Nabi pun tak ia sayang ke umat yang naik lah balik. Jumpa dengan Allah. Minta kurang. Turun jumpa balik Nabi Musa. Macam mana? Kurang tak? Dah, kurang dah. Berapa? 45. Banyak lagi tu. Tak terbuat umat kau dah baik kau naik. Minta. Naik, turun. 9 kali. Turun, naik. Akhirnya daripada 50 tinggal 5. Tapi sebenarnya cuba kita fikir balik. Kenapa Nabi Musa nak suruh suruh naik ni? Cuba fikir balik. Ada tak pernah terfikir soalan tu? Nabi Musa ni dia lah suruh naik kan? Apa kepentingan untuk dia macam tu kan? Baik kau jaga umat kau kan? Tapi ni ramai penceramah kurang bagi tahu. Biar aku beritahu. Salah satunya sebenarnya antara sebab dikatakan bahawa Nabi Musa seronok sangat tengok muka Nabi kita. Setiap kali turun daripada pertemuan dengan Allah, cahaya dia tu bersinar, bercahaya muka Nabi ni lepas menghadap Allah. Nabi Musa, jangan salah faham ya. Nabi Musa memang ada kelebihan dapat berkata-kata terus dengan Allah. Tapi dia tak nampak Allah. Itu beza. Jadi janganlah kau petikai pula, kenapa kita tak boleh bercakap dengan Allah ya Ustaz? Kau cakap memang mampu tahu lah macam tu lah kira. Sebab bukan kita lah. Bukan makam kita lah. Kita ni orang biasa-biasa. Kan? Jadi Nabi itu salah satunya Nabi Musa seronok tengok muka Nabi kita bercahaya. Dan bila dah turun kurang 5, macam mana? Tinggal 5. Kau naik. Minta kurang lagi kata Nabi Musa. Tak terbuat dah 5 waktu ni. Itu tu Nabi kata apa? Cukup dah tu. Dah tak ada muka dah aku ni nak naik. Nak minta maaf. Tabal dah. Rasa malu dah. Nak minta kurang lagi. Dan Nabi Musa dengan penuh muka dia macam agak-agak suram sikit. Nabi Musa kata apa? Percayalah sesungguhnya 5 waktu pun berat. Ya. Hakikat dia memang betul. Lagi sikit rakaat dia lagi susah. Iaitu subuh. Sikit dia kan 2 je kot. Membutuh. Ada orang, ada kawan saya dulu masa belajar kat universiti dulu, 2 hari tidur. Bukan 2 jam, 2 hari. Dia boleh tidur 2 hari tak pergi kelas memang. Ingat dah mati pula ni, hidup lagi. Dia 2 hari. Dia kalau bangun tidur, dia bukan dia tanya, dah aku apa dah? Tak. Dia bangun, hari apa dah? Lain macam soalannya. Tapi alhamdulillah dia sekarang ni dah bergelar doktor. Dia sambung belajar, ambil PhD sampai ke Australia. Memang baguslah, berubahlah jadi orang. Tidur bayangkan tu. Berapa banyak kelas dia skip tu. 2 hari tidur. Kan dia pergi kelas hari, lepas tu kan dia tidur lagi 2 hari. Ini macam. Kan? Jadi itulah dia. Jadi salat mesti dilaksanakan dengan segera ikut waktu-waktu telah ditentukan oleh Allah. Ibadah salat mempunyai kepentingannya dan berkaitan rapat dengan kehidupan manusia. Itu sebabnya kalau kita nak improve salat, senangnya dulu tak salat. So nak improve macam mana? Tak salat. Dulu salat tapi lambat. So sekarang salat improve, salat awal waktu. Dulu salat awal waktu dah, tapi semayang seorang. Improve semayang jemaah. Dulu semayang jemaah dah, tapi memang tak tunggu imam sampai habis. Memang dah habis tu bagi salam, memang berambuslah dia balik. Tapi ni improve macam mana? Habis tunggu sampai zikir, sampai doa. Dulu sampai zikir, sampai doa.
Lepas tu terus balik, improve. Jangan tinggal pula solat-solat sunat yang lain. Buat qabliyah, ba'diyah dan sembahyang sunat, tahiyatul masjid dan sebagainya buat. Jadi makna kata sentiasa improve diri kita. Antara kepentingan solat dalam kehidupan kita, pertamanya dapat mempengaruhi kehidupan seharian, yang mana solat dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia. Orang jaga solat lain cakap dia. Orang yang jaga solat lain perangai dia. Dalam bila kereta, kita singgah solat sekejap, kita automatik pada yang tak biasa singgah solat tu terbakar dalam kereta. Gitu kan. Ada kawan-kawan kadang-kadang bila berborak marah sikit hadis keluar. Kan tu tak, Rasulullah SAW pernah bersabda, umat kau janganlah, sabarlah kan. Ada kawan-kawan yang tak tahan macam tu kan. Bagi hadis, bagi ayat Quran terbakar tu. Neraka tu. Syaitanir rajim dah rasa. Kan? Dan begitu juga apabila solat dapat dikerjakan secara istiqamah, maka jiwa kita akan mengalami perubahan dari satu keadaan yang buruk ke satu tahap yang lebih baik. Perubahan daripada buruk pada lebih baik. Dengan solat, seseorang akan belajar mengenai sifat sabar, tenang, bersopan dan berlemah lembut. Kalau perangai macam tu ya, ada masalah dengan solat itu. Kan? Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, keluh kesah lagi bakhil kedekut. Apabila dia berkesusahan, dia sangat resah gelisah, dan apabila beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Manusia lahirkan berkeluh kesah dan juga kikir. Kikir itu kedokut. Yang paling teruk kodamut. Kodokut campur komut. Kodamut semua. Kan? Dan bila dia ada kesenangan, dia kedekut. Tapi bila dia susah, dia resah gelisah. Kecuali orang-orang yang bersembahyang dan orang yang tetap dalam melaksanakan sembahyang ni, jaga solat konsisten. InsyaAllah dia tak kisah sangat pasal kesusahan dan kesenangan ni. Dia anggap tu semua datang daripada Allah. Itu yang penting tu solat tu. Kena solat walaupun terpaksa, sebab ni zaman dugaan banyak. Tak disangka-sangka, di-share. Tiba-tiba ada puting beliung. Tak pernah jumpa, bergulung-gulung, tercampak signboard MSU tu. Betul tak kan? Siapa sangka? Disangkakan satu tahap, kusangkakan menetasnya telur di Terengganu dan Kelantan. Rupanya Selangor menetas dulu. Banjir, besar. Tunggu-tunggu ni berjaga-jaga ni dekat sana ni Terengganu Kelantan ni dah siap bot lah. Syahalam banjir. Apa hal weh? Nampak tak? Contoh lah kan. Jadi dugaan Allah bagi kayak gitu. Tu saya teringat waktu saya dengan 3 sahabat saya berforum malam tahun baru. Saya, Ustaz Haslin Bollywood, dengan Ustaz Abdullah Khairi dan juga Dr. Izzahar Arif. Kami berempat berforum dengan satu topik yang bertajuk mana milik kita. Kalau kita sedarlah dalam dunia ni tak ada milik kita, kita pun tak adalah beria sangat. Contohlah kalau kita tanya kan, contoh satu soalan, jam tu siapa punya? Maka apa jawab kita? Jam tu siapa punya? Wah, ramai jawab macam tu. Saya punya lah. Lepas tu tanya pula, tangan tu siapa punya? Tangan tu siapa punya? Tangan tu, siapa pemilik tu tangan tu? Allah punya. Jadi bayangkan, badan kita pun Allah punya. Macam mana nak ngaku jam ni kita punya? Betul tak logiknya? Kan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Bila meninggal, dikebumikan. Bawa tak sekali jam tu? Emas kata pun tak bawa. Betul tak kan? Ikut kan? Betul tak? Ni kalau kita cakap ni punya, ini cantik baju kau. Ni baju arwah ayah aku dulu. Contohnya anak saya pakai baju ni. Contoh kan nak tunjuk kan. Kalau kita fikir dekat situ, cuba kita tahu dah segala-galanya Allah punya. Sebab dalam fikir macam tu lah kita mengabdikan diri kita. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun kan. Tidak diciptakan manusia dan jin melainkan untuk
mengabdikan diri kepada Allah, dan salah satu tanda keabdian kita adalah dengan solat. Itu je. Bila fikir tak isu pula. Soalan basic macam tu kan. Sebenarnya kita tak perasan. Kadang saya pun tengok kereta saya tu. Kan? Sampai sudahnya ada tu yang kita bawa kereta tu tanam sekali dengan kita bila mati. Tak ada. Sebab kereta tu dia punya. Dah habis bayar tu. Nama dengan geran-geran tanam sekali. Gila cakap kat orang kalau buat macam tu. InsyaAllah tak banyak jenazah tu dalam kereta tu. Tanam kan. Ada satu fahaman tu lagi lah. Bakar kereta rugi. Dibakar replika kereta tu. BMW lah tu. Kan, ikut jenis kereta dia. Perasan tak? Ada satu pahaman tu lah. Bila mati dia bakar sekali. Kononnya bila bakar tu dia betul lah kenderaan dia esok bila mati. Dengan duit-duit bakar, kau bakar lah duit betul. Apalah duit tipu lah kau bakar. Kan? Iya kadang banyak orang ni macam tu lah kalau kita tengok kan. Yang keduanya dapat menjaga pelakunya pada melakukan perkara mungkar dan dosa serta ikut hawa nafsu. Bulan Ramadan ni je tengok. Orang kalau ada semayang relax ya. Nak buka apa? InsyaAllah mana yang ada lah. Kan? Itu ayat yang mana yang ada tu. Biasanya orang tak ada duit. Relax, InsyaAllah ada rezekinya. Aku memang buka puasa di masjid aja. Sebab dia tahu ada sumbangan orang petang tu. Contohlah kan. Tapi sebenarnya memang orang Allah Ta'ala berikan ketenangan pada orang yang solat. Dia tak mengelabah, dia tak melayan hawa nafsu dia. Saya dalam kuliah subuh saya minggu lepas, di buah tajuk, dalam kitab Muka Syafatul Qulub, buah tajuk Tipuan Dunia. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang gagal melawan dan mengawal hawa nafsu dia. Manusia yang paling bodoh. Contoh, potang tu kau beli kat bazar Ramadan, kau beli roti john seorang sebatang, mutabak seorang sekaping, taufufah seorang semangkuk. Memang satu-satu seorang lah, tak ada share-share dah. Sudahnya boleh habis tak katanya? Tak habis kan? Tak habis. Tapi itu belum bodoh lagi tu. Belum bodoh lagi tu. Tapi besok tu macam tu juga banyak dia beli. Confirm bodoh. Macam tu lah ya. Tapi kalau tiap-tiap hari dia beli macam tu, memang bangang melantun betul lah. Nak cakap apa? Betul tak? Tu maksud dia. Kita dah tahu tak habis. Kenapa beli lagi banyak tu? Kan Nabi kata manusia yang cerdik, dia takkan membenarkan dirinya masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Nampak tak? Jadi jaga. Apabila solat dilaksanakan dengan sempurna dan khusyuk, akan dapat mempengaruhi jiwa dan pelakunya untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah. Itu sebab kena buat. Yang ketiga, salat menjadi jalan keluar bagi orang beriman bila menghadapi sebarang kesulitan dan kesusahan. Dengan salat, jiwa orang yang beriman akan menjadi tenang dan tenteram. Lantas mereka akan dapat mengharungi segala ujian dan dugaan dengan tabah. Tenang, dia sadih, dia pun ambil wuduk, dia pun salat. Allah. Dia nangis dia. Penyerahan diri dia kepada Allah. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dan dengan segala apa yang mereka katakan. Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud, yakni solat. Surah Al-Hijr ayat 97 hingga 98. Begitu juga solat sebagai pembuka jalan atau pemudah cara untuk mempermudahkan rezeki kita. Seperti mana firman Allah, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Jadi mana kata, kalau beriman dan bertakwa, kita yakin, kita percaya pada Allah, pada Rasul, maka kita jaga solat kita, dan Allah akan buka rezeki lagi untuk kita. Melalaikan, kan? Orang yang melalaikan ibadah salat, meninggalkannya berarti kita merendah-rendahkan hak Allah. Allah ni hak Allah, kita kena bagi. Allah tak nak pun salat kita tu, tapi kita kena bagi itu kepada Allah Ta'ala sebagai hamba. Kan? Sebenarnya sebut tadi, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk berabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah pada Allah. Jadi itu hak Allah, kita kena bagi hak tu. Allah tak nak pun, Allah tak perlukan tu pun. Tapi bila kita kena bagi sebagai satu tanda,
Kita mengabdikan diri pada Allah. Kalau tak bagi, lantak kau lah. Bukan Allah Ta'ala pedulikan kau pun. Kalau kau tak nak kepada Allah, Allah lagi biarkan kau. Pergilah kau. Bila mana kau nak pergi? Itu sebabnya kalau nak buat maksiat atas dunia ni, kata Syekh Ibrahim Adham, jawab 5 soalan. Pertama, cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Carilah, tak jumpa dah. Sampai dah. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Oh, ada satu tanah baru buka kat Selangor tu. Itu pun Allah punya, walaupun kau tak teli kan. Yang keempat, waktu nak dicabut nyawa kau tu, kau minta tangguh. Kau minta tangguh. Malaikat maut dah terserempak ni. Aku nak cabut nyawa. Macam ni lah, sibuk besok tak? Besok. Cubalah kau boleh. Tak ada baik dah kan? Dan yang kelimanya, waktu kau nak dimasukkan, dah dihisap nak masuk dalam neraka, maka kau minta tangguh kerana kau nak beribadah dulu, kerana baru tentukan kau masuk ke dalam syurga ke neraka. Memang akhirnya 5 soalan ni tak ada satu pun kita boleh jawab semua. Jangankan 5, satu pun tak boleh jawab. Sebab jawapan ni semuanya kita perlukan kepada Allah. Ya? Antara akibat melalaikan salat, yang pertama, mereka dianggap sebagai kufur dan juga munafik. Itu pertama. Allahu Akbar. Itu sebab solatlah walaupun terpaksa. Kedua, mereka tergolong dalam golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW sehinggalah mereka mendirikan solat. Tak jauh kan? Nak ke Nabi musuhkan kita? Kalau Nabi musuhkan kita, tak mengasuhlah kita. Syafaat Nabi. Yang ketiga, hati mereka akan menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah daripada Allah SWT. Dan yang keempat, harta benda dari hasil usaha mereka tidak mendapat keberkatan, bahkan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang salat, namun tidak menyempurnakan rukuknya dan tergesa-gesa dalam sujudnya, maka baginda bersabda, seandainya orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggal bukan dalam agama Muhammad SAW. Hadis riwayat Tabrani. Mana semayang tak sempurna, main belasah, ayo. Kan? Maka salat mempunyai banyak kebaikan dan kepentingan yang boleh dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Pertama, dapat membantu diri kita, keluarga dan masyarakat untuk membina generasi yang baik akhlak dan budi pekerti. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Dengan solat kita merendahkan diri di hadapan Allah. Maka dengan itu juga dapat membentuk kepribadian kita juga merendah diri, tak membesar-besarkan diri dengan orang, sebab kita semua sama adalah hamba. Siapa yang pernah pergi umrah angkat tangan? Tak ada yang pernah pergi. Yang pernah pergi, ini belah sini tak ada? Oh, memang dah asing lah. Yang pernah pergi umrah. Orang pergi umrah belah sini, yang dah pergi belah sana lah. Macam tu lah ya. Tak, cuba tanya yang pergi umrah. Satu perkara, betul tak? Siapa yang pergi Masjid Nabawi ke, pergi Masjidil Haram kan? Kalau contoh pagi, macam contoh malam kita sampai awal subuh, sebelum nak subuh tu, tak ada benda lain kita buat. Jajak solat. Kita solat kan? Oh, solat tahajud lah. Allah Akbar. Bagi salam bangun. Solat taubat lah. Naik tu solat tasbih. Lepas tu buat solat apa? Istikharah lah. Buatlah solat sunat apa kita bayang. Sampai satu tahap tu solat dah lantak lah apa pun. Sampai satu tahap tu kita semayang je. Tak tu lah janji semayang. Betul tak? Tak ada siapa suruh pun. Dan cukup banyak solat yang kita buat. Sebab apa tahu? Sebab satu perkara. Orang pergi ke Mekah, ke Madinah, tak ada siapa pun bawa title. Kau menteri ke, kau tak menteri ke, sama ya, tawaf 7 kali pusing. Menteri 1 kali. Ada. Oh, daripada Capal Studio. Okey, kita kurangkan 4. Semua 7 kali kan. 7 kali tawaf. Sa'i pun sama. Itulah tampil sa'i. Tak ada tukar. Tak payah kita bagi kelonggaran sebab kes COVID-19 tahun ni kita buat umrah di Shah Alam je. Tak ada. Jangan bohong lah kan. Lepas tu kain ihram tu tak ada siapa. Kain ihram dia Gucci suit. Tak ada. Tak ada. Itulah kain. Malahan ada orang negara susah kan. Dia pakai kain cadar je. Kalau kita tengok orang negara-negara mundur ni. Kesian. Dia orang, kita tidur bilik hotel, dia orang tidur bawah. Masa tu semua sama di sisi Allah. Tak ada beza pun. Itu sebabnya kita cerita tadi, menyebabkan kita jadi merendah diri. Bila kita sedar yang Allah ni segala-galanya. Tak ada apa pun kita ni.
La haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada benda pun. Kalau cakap Samsul Debat, orang puji-puji. Samsul Debat best lah, kelakar apa semua. Tak ada saya kisah ada sebab sampai masa ada manusia yang lain pula. Sah Samsul Sebat ke apa, tak tahu lah. Samsul Dabi ke Samsul Debat ke mana kita tahu. Tak. Sebab salah satunya kita tak payah kita nak mengangkat diri kita. Kan? Tu sebab saya mana ada demand ceramah-ceramah ni. Berapa nak bagi, bagilah. Kan? Kau nak bagi satu, ambil. Bagi 1,000, ambil. Bagi 2,000, ambil. 10,000 pun tak tolak dah. Dah kau bagi kan. Kita kena yakin rezeki Allah bagi, betul tak kan? Tak ada hal tu sebab saya bagi semua mana saya bagi. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Jadi mana kata? Tak ada lah gurau je. Tapi betul. Itu sebabnya ada orang tanya saya. Ada di Bintulu baru ni orang tanya saya, Ustaz, sebenarnya Samsul Debat saya nak tanya sikit lah. Apa yang bagi you semangat untuk ceramah tu kan? Pergi ke sana kemari you tak kira macam you punya energi tu macam tu je kan? Dia kata kan? Satu yang pertama jangan kau fikir dia bayar berapa. Satu ke? Sebab ilmu ni Allah bagi pinjam kat kau. Allah bagi pinjam, kau share dengan orang. Itu je. Kan? Bukan kata nak tunjuk siapa lagi handal. Saya teringat tu dalam kitab hadis 40. Kalau hadis 40 kita tengok daripada Imam Malik tu, kita tengok. Ada 4 perbuatan orang. 4 orang yang menuntut ilmu, tapi dilaknat oleh Allah. Dia menuntut ilmu, tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Pertama, orang yang menuntut ilmu kerana ingin melawan sesama orang yang pandai. Dia nak lawan orang yang pandai, nak tengok siapa lagi pandai. Orang tu dilaknat oleh Allah rupanya. Contohnya dia pergi belajar, pergi Al-Azhar Mesir kan. Contoh kan, kau tunggulah aku balik esok. Tengok aku dengan imam tu siapa lagi pandai. Imam tu dia orang nampak macam paling pandai lah dalam kampung. Kau tunggulah aku balik dari Azhar esok. Dia dengan niat macam tu, dilaknat oleh Allah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Apa maksud mendongak? Supaya orang hormat dia macam tu lah. Pandang tinggi kat dia. Ni dilaknat juga oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia. Berapa ramai orang hari ni cakap macam tu. Kau nak senang, kau nak kaya hidup kau, pergi belajar. Salah tu. Menuntut ilmu bukan untuk itu. Menuntut ilmu biarlah kerana Allah. Dan yang keempat, orang menuntut ilmu kerana ingin berlawan sesama orang tak pandai. Lagi teruk. Contoh mana nak tengok tau? Dia berlawan dalam grup WhatsApp. Perasan tak ada orang macam nak tunjuk pandai? Kalau ikut menurut hadis ni, dia share. Wah, ambil kat Google je. Ada orang macam tu. Jadi, tu sebab saya kata tadi, tak sah buat apa kita nak kejar kekayaan dunia. Kan? Allah bagi, Alhamdulillah. Kan? Ni saya sonok ni dapat capal tu yang saya cerita tadi tu. Sakep dengan kopiah ni. Kan je. Kan? Aduh lah gurau. Kau ada pula salah kan? Contohlah kan. Jadi makna kata dalam hidup kita ni macam tu ya, senang ya. Tenaga buat apa yang kita suka ni, kita buat betul-betul. Macam ni kan, orang yang pegang kamera ni kan. Bukan semua orang gemar kau jual macam tu. Macam tu dia nak golak pun dia cover. Dia tahan takut masuk dalam audio tu. Nah, lepas tu zoom kejap-kejap kena check kenapa lah aku jaga benda ni. Tak, dia happy baik benda tu. Kau tengok yang kamera saya ni, mana ada orang jaga? Sebab dia tak minat kan. Dia macam tu, dia biarlah. Tak ada lah. Sebab dia dah tahu tu auto. Kan? Tunjuk online kamera dengan picture-nya, dengan apa. Sebab ilmu tu kita minat dan kita buat kan. Dan kita sentiasa nak improve. Oh, kau pun cakap dengan bos kau. Rasanya kamera ni, bos kita kena upgrade sikit lah. Kalau melibatkan kos, tak payah. Payah. Jadi kita abaikanlah bab upgrade tu. Betul kan? Tapi contohlah, dia sentiasa improve kan. Kan? Macam lampu ni. Oh, kan? Bukannya murah-murah. Masa saya nak ceramah online hari tu kan, masa PKP tu. Syed Bayi dah IKBN sumbangkan. Lampu gelanggang badminton bagi. Melintang pek batang lampu tu. Macam ni lah. Balau-balau mata pandang tu. Kan? Bayangkan macam tu kan. Yang penting nampak torang. Memanglah torang, tapi mata dah tak nampak dah kamera tu. Contoh lah kan. Tapi itulah kepentingannya kita ni, ilmu kita buat benda yang kita suka. Kan?
Dan begitu juga dapat membantu menangani pelbagai gejala merosakkan kehidupan, rasuah, membunuh, merompak, zina dan perbuatan maksiat yang lain. Ketiga, dapat memotivasikan diri kita untuk terus tabah menghadapi segala cabaran yang datang kepada kita, dan ibadat salat menjadi kunci untuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak kongsikan juga sebelum saya mengakhiri ceramah kita pada hari ini tentang mencapai kesempurnaan ibadah itu penting. Ini kita cerita solat kan, walaupun terpaksa. Sebenarnya ayat dia macam ni tau. Okay. Kenapa tajuk ni walaupun dipaksa ni, bukanlah paksa kau heret dia suruh dia semayang macam mana apa, tak. Cerita paksa ni adalah dalam Islam wajib solat. So terpaksa lah solat. Tapi alangkah baiknya kalau kita buat dengan rela hati. Macam tadi kan tu. Macam tadi berceramah kan. Saya terpaksa berceramah, tak ada orang lah. Kenalah ceramah. Mana aku tak suka ceramah tu. Tapi disebabkan orang paksa kena ceramah. Macam kau, aku tak suka, kenapa lah aku bertugas ni. Aku lebih nak dengar ceramah Samsul Rebat ni. Tapi sudah aku kena jaga kamera, kena tegak jaga. Tak ada orang lain ke? Banyak kameraman lain, aku pula yang kena. Contohlah. Jadi kita terpaksa tu dia lain. Terpaksa tu dengan kita suka rela buat tu lain. Jadi, bila tengok tentang paksa tu, dia pegang satu ayat tu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Betul tak? Tak ada paksaan dalam beragama. Tapi kenapa paksa solat pula? Macam mana? Dan tak ada paksaan dalam beragama. Kenapa pula kau paksa solat pula? Kenapa mesti solat? Sebenarnya kena faham, tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi kalau kau dah memeluk agama Islam, kau buatlah. Itu ceritanya. Saya pernah dapat soalan ni pada seorang yang bukan Islam. Dia tanya, you cakap tak ada paksaan dalam beragama. Orang Cina ni cakap. Tapi kenapa bila orang Cina nak kahwin dengan orang Melayu, kena masuk Islam? Dia kata tak ada paksaan dalam beragama. Macam mana nak jawab? Dah dah? Saya nak jawab. Siapa nak cuba? Cubalah cakap, bagilah pandangan. Macam mana nak jawab? Jawab je lah. Cuba. Agak-agak kenapa? Macam mana nak jawab? Dia kata tak ada paksaan dalam beragama. Tapi kenapa bila nak orang Cina, orang yang bukan Islam, yang Buddha, yang Kristian, kalau nak kahwin dengan Islam, dia kena masuk Islam. Kenapa? Anak dia pening nak ikut agama mana? Tak, betul lah. Anak pening tu kesan. Anak yang pening tu kesan. Tapi soalannya, ayat Quran tu dalam itu, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau nak kahwin, kenapa kena masuk Islam? Dah hukum dia macam tu. Habis maknanya, boleh tak orang tu petikai dia kata, kalau macam tu, tak betul lah ayat tu. Tak ada paksaan dalam beragama. Kan? Tak betul lah ayat tu. Kau macam mana? Jadi, macam ni lah. Penceramah kalau tanya, biasanya dia jawab balik. Memang tak ada paksaan pun dalam beragama. Tak ada paksaan. Simple je. Kau bukan Islam, ni orang Islam. Kau nak kahwin dengan orang Islam, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Simple. Mana yang paksa? Ada kau orang tu ambil pisau letak kat leher kau masuk Islam sekarang. Kau tidak, tak ada pun. Dia masih ada pilihan. Nampak tak? Kau nak masuk Islam, kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Tapi kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Tu ya. Simple. Tengoklah negara-negara luar yang kahwin campur. Tanpa tukar agama. Peninglah abang kata tadi. Bukan anak pening. Dengan mak ayah pun pening. Bolehlah Isnin dekat Indonesia tu ada yang Isnin sampai Rabu pergi gereja. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu pergi masjid. Ada. Di Indonesia yang kahwin campur tu ada. Yang menikahkan dia tu imam lah tu. Bayang punya poning ni. Yang berlaku di Indonesia ni. Ada yang setengah-setengah fahaman ni. Bayangkan. Itu sebabnya. Jadi mencapai kesempurnaan agama, kesempurnaan ibadah ni ada 4 perkara kena ada.
Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Dia tak boleh kita ikut-ikut orang saja. Ada satu hamba Allah ni, dia pencen pengarah atau pangkat tinggi kat Putrajaya, agak pencen puluh ribu. Tapi dia datang, dah pencen, dia jumpa dengan imam. Dia kata, boleh tak ajar saya solat? Mana nangis dia? Sebab saya tak tahu solat. Bayangkan, gaji tinggi, kedudukan tinggi, tapi tak tahu solat. Mungkin ada orang cakap, dah tua ke pun nak belajar solat. Tak. Kita kena faham. Jangan-jangan dia dah tua baru nak belajar solat. Jangan-jangan solat dia lebih baik pada kita yang perasan baik ni. Sebab kena sentiasa doakan yang baik-baik untuk orang. Itu pertama. Yang kedua, mestilah ikhlas. Ibadah kena ikhlas. Jadi kita tak adalah rasa terpaksa. Walaupun tajuk ni solat lah walaupun terpaksa. Sebab mula-mula memang paksa. Tapi lama-kelamaan mudah-mudahan kerelaan tu datang, kita ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Jadi lagi baik. Salat. Ngumpet laju ya. Salat nombor ekor jalan. Ni bukan judi Ustaz, ikhtiar. Kurang ajar kan. Dia semayang kat masjid. Pasal tak ada masjid-masjid yang kita pergi kan, ada yang dia dekat petak sejadah tu ada nombor. Dia letakkan nombor petak sejadah lah, 01, 02, 03, 04. Masa maghrib tadi 05. Masa isyak tadi 23 kan. Jadi 05, 23. Jadi tu. Dia tikam. Kena pula tu. Yang paling kurang ajar tu dia belanja JK masjid. Kurang ajar tu. Contoh lah. Jadi patutnya kita berubah jadi lagi baik perangai kita dengan solat. Kalau perangai kita tak elok, maka ibadah kita belum sempurna. Ada problem dengan ibadah kita. Dan yang keempatnya, hendaklah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Niat kita biarlah yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik. Ingat ni niatlah. Ingat yang baik-baik. Fikir yang baik-baik. Buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi tuan-tuan semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir dijadikan intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik dicapal menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak.